Salam sejahtera, pembelajaran hari ini ialah berkaitan dengan 7.2.1 iaitu membuat berkaitan antara luas di bawah graf dengan jarak yang dilalui dan seterusnya menentukan jarak. Jadi untuk bahagian pertama ini cikgu akan bincangkan cara macam mana kita menghitungkan luas di bawah graf. Jadi terlebih dahulu kita tengok dulu apakah berkaitan antara luas di bawah graf dengan jarak yang dilalui. Baik, jadi sekarang kita perhatikan rujuk kepada graf raja 1 iaitu graf jarak lawan masa. Kamu perhatikan pada pembelajaran yang sebelum ni kamu dah belajar apa maksudnya garis lurus yang dilukis ini. Maksudnya suatu objek ataupun kenderaan bergerak dengan laju yang positif, di mana kamu perhatikan dia bergerak sejauh S, mungkin dalam unit meter ataupun kilometer, dalam tempoh masanya T1, mungkin minit, saat ataupun jam. Jadi untuk keadaan ini boleh dipaparkan dalam bentuk graf laju lawan masa, dan disebabkan laju yang dilukis ni, sebab garis lurus ni mewakili laju yang memberikan garis lurus, maka dia mewakili laju seragam. Maka apabila kita lukiskan dalam bentuk graf laju lawan masa, grafnya akan memaparkan sebagai garis mengufuk pada suatu laju tertentu yang dikenali sebagai laju seragam ataupun laju malar pada masa T1, sama sahaja masa yang dilalui. Jadi untuk hubungan kedua-dua graf ni, apa yang boleh kita dapat di sini ialah luas di bawah graf laju lawan masa sebenarnya sama dengan jarak yang dilalui, iaitu nilai S. Okey, kalau rujuk kepada graf jarak lawan masa, nilai S ni macam mana kita nak dapatkan daripada graf laju lawan masa, iaitu dengan menghitungkan luasnya. Okey, mungkin ada di kalangan kamu yang tak berapa jelas tentang keadaan ini. Cikgu akan terangkan secara dengan menunjukkan nombor, okey, nilai sebenar. Contohnya, kalau jarak yang lalui ialah 200 km sebagai contoh dalam masa 4 jam. Okey. Jadi kalau kita ikut perhitungan, okey, macam mana kita dapat hitungkan laju? Iaitu sama dengan jarak per masa. Maka kita dapatlah 200 km per dengan masanya 4 jam. Jadi dapatlah 50 km sejam. Jadi kalau kita lukis pada graf laju lawan masa, maka bacaan V ini ialah 50 dalam unit kilometer sejam. Dan masanya masih sama, iaitu dalam tempoh 4 jam. Okey. Jadi sekarang kita rujuk kepada graf pada raja 2. Kalau kamu hitungkan luas dia, kamu akan perhatikan luasnya sebab dia berbentuk segi 4 tepat. Jadi kita ambil panjang darab dengan lebar. Okey. Iaitu 50 darab 4. Maka dapatlah 200. So, kamu perhatikan sebenarnya dapat balik nilai S tadi, iaitu 200. Okey. Jadi, apa yang boleh kita buat? Kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan aktiviti ini, kamu akan perhatikan luas di bawah graf sebenarnya sama dengan jarak yang dilalui. Baik, jadi sekarang kita perhatikan beberapa contoh bentuk graf laju melawan masa yang berbeza. Kita rujuk kepada graf yang pertama dulu. Okey, graf ni ialah graf laju lawan masa yang mana garis merah ini ialah mewakili perjalanan bagi suatu objek. Baik, jadi kalau kita nak tentukan jarak yang kita bincang tadi ialah iaitu nak carikan luas di bawah graf. So, untuk raja ini kamu perhatikan luas di bawah graf bermaksud luas yang terletak ataupun rantau yang terletak di sebelah bawah garis pergerakan ini. Okey, dan terbatas oleh
paksi mengufuk. Jadi maknanya iaitu kawasan yang berlorek. Yang cikgu lorekkan. Jadi ini ialah luas di bawah graf ataupun sama dengan jarak. Okey. Jadi jarak di sini sama dengan, kalau kamu perhatikan, yang ini adalah bentuk segitiga bersudut tegak. Jadi gunalah rumus luas segitiga iaitu setengah darab tinggi darab tapak. Maka dapatlah setengah darab V tingginya darab dengan T. Okey, untuk yang kedua pula, kalau kamu perhatikan, luas di bawah graf ni sentiasa rujuk kepada garis perjalanan yang dilukis. Jadi maksudnya luas dibatasi oleh paksi mengufuk dan paksi mencancang dan terletak di sebelah bawah. Okey, kalau kamu perhatikan bentuknya ialah bentuk trapezium. Okey, baik. Jadi luas trapezium, rumus dia ialah sama dengan 1/2 A tambah B darab T. Okey. Baik, apa maksudnya dengan A tambah B? Maksudnya hasil tambah dua garis yang selari. So, sekarang cikgu tunjukkan langkah perhitungan secara umum. Okey, jadi 1/2. Baik, jadi untuk raja ini kamu perhatikan dua garis yang selari merujuk kepada garis secara mencancang, iaitu dengan garis tegak panjangnya U dan juga untuk bahagian sebelah kanan ini ialah V. Okay, tinggi sini V. So maksudnya 1/2 darab dengan U tambah dengan V. Lepas tu darab dengan tingginya ataupun lebarnya, kamu perhatikan dalam soalan ini ialah T. Di sini pada paksi mengufuk. So darabkan dengan T. Baik, sekarang kita perhatikan yang ketiga pula. Okey, sekali lagi graf yang dilukis adalah secara condong ke, sekarang condong ikut arah berlawanan iaitu ke bawah. Baik, jadi di sini kamu perhatikan luasnya di mana, iaitu di sebelah rantau bawah dan mesti dibatasi oleh paksi mengufuk dan paksi mencancang. Jadi kita perhatikan sekali lagi bentuknya ialah segitiga bersudut tegak. So jaraknya sama dengan 1/2 darab tinggi darab tapak. Okey. Dan untuk raja yang keempat pula, kalau kamu perhatikan masih lagi bentuk trapezium, ya. Okey, jadi kita gunakan rumus trapezium untuk hitungkan luasnya. Baik, jadi rantau yang perlu kamu cari iaitu di sebelah bawah, garis merah. Okey. Baik, jadi sekarang kita tengok kepada rumus luas trapezium iaitu 1/2 darab dengan hasil tambah dua garis yang selari. Sekarang dua garis yang selari adalah secara mengufuk, iaitu panjang di sebelah atas T1, yang sebelah bawah ini ialah T2. Maka kita ambil T1 tambah dengan T2. Lepas tu darab dengan tinggi bagi trapezium iaitu V. Okey, jadi ini secara ringkas tentang perhitungan untuk luas di bawah graf, iaitu jarak. Baik, satu perkara yang cikgu nak bincang lagi iaitu berkaitan dengan raja 4. Kalau kamu perhatikan, kalau kita tak mahu guna rumus luas trapezium juga boleh buat perhitungan, iaitu kamu boleh pecahkannya kepada bentuk segi 4 tepat dan juga segi 3, ya. Jadi maksudnya kamu boleh pecahkan kepada luas bahagian A dan B. Jadi jarak sama dengan A tambah B, luas dia. Maksudnya luas A tambah luas B. Okey. Jadi ini adalah option yang kedua yang boleh kamu buat perhitungan. Baik, sekarang kita perhatikan contoh 12 pada muka surat 198. Hitung jarak yang dilalui oleh setiap gerakan berdasarkan graf laju masa yang berikut. Jadi sekarang kita perhatikan graf yang pertama iaitu laju lawan masa dengan laju catatannya mula dari 5 kepada 10. Dan masa yang diambil ialah 4/5 jam. So, kita boleh anggapkannya sebagai bentuk trapezium.
Baik, jadi kalau kamu perhatikan untuk bahagian A, bentuk trapezium ni dengan dua garis yang selari, sebelah kiri 5 dan sebelah kanan panjangnya 10. Dan untuk garis secara mengufuk panjangnya ialah 4/5. Maka jarak sama dengan luas trapezium, iaitu ambil rumus tadi, iaitu 1/2 darab dengan hasil tambah dua garis yang selari, iaitu 5 tambah 10, lepas tu darab dengan 4/5. Jadi semasa kita buat perhitungan, pastikan unit yang digunakan untuk masa pada laju dan juga bahagian masa mesti sama. Kalau sini per jam, sini juga mesti jam. Okey? Supaya nanti unit yang kamu dapat untuk jarak adalah betul. Okey, jadi maka baru boleh dapat 6 km. Kalau bahagian masa ini tak sama unit, kita kena tukar dulu unit supaya jadi sama. Sekarang kita perhatikan rajia P, iaitu graf laju lawan masa dan masanya dalam tempoh 6 minit, manakala lajunya dalam unit kilometer sejam. Jadi kalau kita nak hitungkan luas di bawah grafnya, iaitu bahagian sini, masih lagi guna rumus untuk luas trapezium. Tapi sekarang kita perlu buat pembahasan sikit supaya 6 minit ini kena tukar kepada unit jam. So kena bagi dengan 60. Jadi jaraknya sama dengan 1/2 darab dengan 6/60 jam. Lepas tu darab dengan 40 tambah dengan 80, iaitu dua garis yang selari. Lepas tu bahagian jam ni bolehlah dapat dibatalkan, maka dapatlah unitnya dalam kilometer. Baik, jadi untuk bahagian B ni, kalau kamu tak mahu guna rumus untuk luas trapezium, sebenarnya kita juga boleh pecahkannya kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Jadi luasnya sama dengan luas A tambah dengan luas B. Okay, so luas A ialah luas segitiga. So sama dengan 1/2 darab tingginya, iaitu 40. Darab dengan tapaknya 6. So kena bahagi dengan 60. Lepas tu tambah dengan luas B, iaitu 40 darab dengan 6/60 juga. Maka baru dapatlah 6 km. Ini ialah jarak yang dilalui. Okay, jadi bermaksud untuk penyelesaian soalan macam ini, sebenarnya berapa pecahan tu kamu nak pecah pun tak apa. Yang pentingnya dapat jawapan dia. Okay, baik. Jadi sekian sahaja pembelajaran hari ini. Terima kasih.